dan apa kaedah rawatan yang tak dibenarkan. Sebelum kita pergi pada topik tu, pertama sekali kita kena tahu apa makanan benda halus tu dan apa tanda-tanda sihir ke atas diri kita. Pertama sekali, kalau kita nak tengok dengan lebih dekat, makanan benda-benda haid ni di antaranya adalah darah haid wanita. Kalau ada wanita yang dia punya haid tak elok, maksud kata itu ada tanda-tanda. Sebab dia akan duduk di tempat keluarnya haid dan dia tunggu haid tu untuk makanan dia. Jadi wanita yang keadaan macam ni, kerap kali seguguk dia teruk. Seguguk dia tak macam biasa. Seguguk dia teruk. Dan kadang-kadang ada golongan wanita yang dia akan rasa pergerakan dalam rahim dan perut dia. Dan dia ni amat sukar untuk bersama dengan suami. Kalau bersama dengan suami, dia akan rasa sakit. Dan kerap kali mengeluarkan cecair yang kotor daripada kemaluan dia. Busuk. Ini tanda sihir. Dan wanita ni, kadang-kadang kalau kita pergi berubat, banyak yang datang dekat anak ni kat rumah. Kita pergi berubat, orang rukyah dia pun tak jadi apa. Sebab benda tu duduk dalam rahim. Dia kena buat dengan kaedah lain. Sebab benda ni pengalaman yang nak sebut. Bukan nak sebut benda ni benda yang kita dengar orang cakap. Pengalaman sendiri. Bila orang buat main rumah, ustaz-ustaz buat main rumah, tuan-tuan imam buat main rumah, kadang-kadang kita tengok tu Allah beri kita faham di mana sebenarnya punca dia. Jadi kalau wanita yang jenis macam ni tak ditangani dengan kaedah yang betul, apa yang akan berlaku? Dia tak akan dapat kontrol ataupun kawal emosi diri dia. Selalu bermasalah dengan suami dan anak-anak dia. Dia tak dapat kontrol. Bukan salah dia, tapi dia sendiri tak dapat nak kontrol emosi dia. Dan dia suka jauhkan diri pada suami. Suami kita akan rasa, apa isteri buat macam ni? Dulu duk elok, ni duk makin jauh. Dekat tak boleh, sentuh tak boleh, pegang tak boleh, tidur sekali tak boleh. Ada tak macam tu? Ada sebenarnya. Mungkin kadang-kadang kita malu nak cerita kat orang. Tapi sebenarnya benda ni banyak tempat Hanafi semua ada. Dan lama-kelamaan, apa yang akan berlaku? Dia akan hilang nafsu pada suami dia sendiri. Dia akan hilang nafsu. Sebab anda sebut banyak dah yang mai suami isteri mengaku depan-depan. Apa nak jawab? Kalau mai depan-depan suami isteri mengaku, ustaz, isteri saya dah hilang nafsu dengan saya. Dia mengaku, ya ustaz, saya tengok suami saya pun meluat. Jadi kalau sekali iman, kita rasa mungkin mereka ada masalah. Tak, dalaman dia ada benda yang mengaku. Dan keadaan itu kalau tak ditangani juga dengan kaedah yang betul, mereka akan berpisah. Jadi muslimin yang kalau tengok ada punca-punca macam ni pada zaujah ataupun isteri kita, cari kaedah rawatan yang betul. Sebab pertamanya makanan benda-benda halus tadi adalah darah haid. Kedua adalah asap. Ketiga adalah tulang. Dan keempat binatang, darah binatang sembelihan yang haram. Jadi keempat-empat ni makanan dia. Kalau kita rujuk balik pada rawatan, mana-mana rawatan yang menggunakan salah satu kaedah yang nak sebut tadi, tolong jangan rawat. Faham tak faham? Ada pesan dah. Kalau ada empat-empat jenis yang nak sebut tadi, tolong jangan rawat. Sebab dia menggunakan perantaraan benda haid. Jadi bagi anak, kalau kita rawat dengan menggunakan benda-benda haid, itu bukan rawatan, kita tambah masalah sebenarnya. Kita tambah masalah. Ramai dah yang anak tengok, yang anak tersuar wanita sehingga akan jadi bodoh dan gila terus semuda umur 11 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun, jadi bodoh dan gila terus sebab rawatan yang tak mengikut syariah Islam yang sebenar. Jadi jaga elok-elok. Rujuk pada imam, pada orang hafiz, pada mereka yang ahli-ahli Al-Quran sebelum kita buat satu-satu keputusan untuk rawat diri ataupun keluarga. Satu orang telefon daripada Pulau Pinang, ustaz,
Anak saya umur 17 tahun. Tiap-tiap hari waktu maghrib, dia akan buka silat nak lawan dengan saya. Jadi ustaz, saya nak buat apa? Main maghrib kan saya nak risau ustaz. Dia akan main, dia akan buka silat, dia pukul saya. Dan saya tahu bukan dia. Jadi kita tak apa, insyaAllah saya akan main rumah. Ustaz, dia tak ada kat rumah ustaz. Saya kata dia pergi mana? Saya hantar dia pergi Perak Road. Kalau orang yang biasa pergi Pulau Pinang, dia tahu Perak Road tempat apa. Tahu tak Perak Road tempat apa? Tempat gila. Hospital gila. Saya kata pasal apa dia hantar Perak Road? Tak. Dia kata kawan-kawan saya bagi tahu, kata pergi hantar sana, mereka akan karan otak dia bagi elok. Mereka akan karan otak dia bagi elok. Kalau kita, anak kita itu, kita nak buat tak? Anak tak buat, insyaAllah. Pasal apa nanti karan dia otak dia, berapa banyak juta sel otak dia akan mati. Anak kata kalau dah pergi karan, anak tak mau pergi, anak minta maaf. Carilah orang lain untuk berubat. Anak buat kerja, anak tak pergi. Sebab anak tak sampai hati akan tengok dia. Anak akan kesian tengok dia. Jadi ingat, berhati-hati untuk kita ambil langkah untuk kita berubat. Carilah orang-orang yang kita tahu betul-betul, yang kita kenal pasti. Contoh dia, sahabat anda macam Ustaz Ismail Famus, Datuk Ismail Famus itu sahabat anda tahu, memang rawatan dia betul, memang mengikutkan lunas agama. Jadi yang tu kita tak risau. Contoh kalau kita nak pergi kat dia, jumpa dia, itu bagus. Yang tu anda tak ada pangkal langsung. Jadi yang lain-lain yang kita tahu elok, teruskan insyaAllah. Tapi kalaulah dalam perubatan dia, tengah-tengah baca Quran, saat lagi dekat ujung tu dah mentera pula, itu pun tak boleh. Tengah baca Quran elok ni, law anzalna hadzal Quran ala, saat kat ujung tu, hai mambang kuning, tak jadi tu. Dia masuk mambang tak boleh dah. Tak jadi dah macam ni. Jadi ingat anak pesan 4 perkara tadi. Dan apa tanda orang yang kena sihir? Apa tanda? Dengar betul-betul. Dan cuba ingat, kalau lebih baik tulis. Sekurangnya untuk rujukan kita balik. Orang yang ciri-ciri diri dia ada sihir, kita boleh tengok diri dia ni mudah jadi lupa. Otak jadi tak kuat. Dia suka khayal, dia duduk sorang-sorang, nampak dia berkhayal, otak dia tak boleh fokus. Pertama. Kedua, kalau wanita ni, kalau tidur dia selalu mimpi laki je. Dan laki pula akan mimpi wanita. Sebab wanita dan laki yang dia mimpi itu adalah wanita yang mensihirkan dia balik kerap kali. Sebab tu dia akan mimpi banyak kali. Laki yang dia mimpi itu, laki itulah yang sihirkan dia. Sebab tu dia akan mimpi banyak kali, kerap kali. Ada orang telefon pada saya pada wakaf check-in, Ustaz, saya mimpi laki ni Ustaz, saya tak kenal dia, tapi saya berniaga kat sini. Tapi saya mimpi dia 2 bulan turut-turut. Apa jawapan dia? Faham tak? Itu jawapan dia. Ketiga, kita mimpi kita duduk di majlis kenduri, ataupun majlis keramaian, ataupun majlis perkahwinan. Mimpi kita menjurus kepada berahi. Mimpi kita menjurus kepada nafsu. Dalam mimpi kita banyak berkhayal tentang nafsu dan juga syahwat. Mimpi seolah-olah terikat oleh sesuatu. Dan juga kita mimpi binatang-binatang yang kotor dan haram. Ataupun mimpi kita terus kita nampak makhluk tu. Dan kerap kali yang selalu muslimah mimpi adalah budak. Semua kaedah mimpi ni tadi adalah pintu kepada sihir. Faham insyaAllah? Lagi, sering terhidu benda-benda yang kotor dan busuk. Kita duduk walaupun seorang diri ataupun di khalayak ramai, kita bau diri kita ni seolah ada benda yang busuk. Aku baru pakai SL elok, kok mana main busuk? Bau seolah-olah bau hamil lumpur, dan wanita bau darah haid. Dan orang boleh bau tu, apa bau kat hang? Walhal tak ada apa langsung. Itu tanda dia, penghampiran dia pada jasad yang tertentu. Faham tak faham ni? Sebab tu diam. Kosong. Jangan lena lah. Ataupun
bau dia macam bau hamil telur kuning tu. Apa tu? Yang tu semua jaga. Yang tu semua tak ada dia. Kalau ada. Saya kuliah dekat Pondok Gajah Raya. Lepas pada tu satu orang ustaz, memang bau macam tu. Kata ustaz, tolonglah ustaz, saya dengar hari ni baru saya tahu kaedah yang betul. Balik pergi buat, alhamdulillah. Seterusnya, kemaluan dia jadi masalah. Laki dan wanita. Wanita ni dia tertutup, tak boleh terima laki, dan laki dia kecil. Betul? Jadi kecil. Tak semena-mena jadi kecil. Itu tanda juga. Pergerakan dalam rahim dah sebut tadi. Hilang nafsu makan. Tiba-tiba hilang nafsu makan. Sukar untuk bersolat dan menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Masjid, surau lagi jauh tak boleh pergi. Nak pergi pun tak boleh. Sering bercakap seorang diri. Selalu nampak murung dan stres. Merasa dirikan bagai duduk dalam kurungan. Orang yang dalam keadaan ni, dia akan suka duduk sorang-sorang. Dia duduk dalam bilik tak mau keluar. Mandi tak mau, makan tak mau, bercampur tak mau. Duduk dalam bilik sorang-sorang. Ketuklah mak bapak dia pun tak mau keluar. Bila semua dah tidur, baru dia keluar makan minum sorang-sorang. Keadaan ni amat bahaya. Sebab bila dia duduk, dia dalam keadaan macam ni, dia buka ruang untuk benda datang jadi penasihat dia. Jadi dalam keadaan gelap, tak mau cahaya ni, benda tu akan datang, mula-mula bisik dekat telinga dia. Jadi lama-lama dia mula akan dengar. Dia boleh dengar bisikan. Sebab tu kalau kita pergi mental hospital, pertama sekali doktor tanya, ada bisikan? Itu mula dia tanya. Kalau ada, saya terima, sekali lagi duduk dalam, jangan keluar. Mula dengan apa? Ada bisikan. Ada, habis. Kedua, boleh berkomunikasi. Teruk lagi. Bila boleh dengar, dia bisik benda-benda yang tak elok. Dia bisik, suruh bunuh lah itu ini, kita lagi stres tak? Dan lama-lama boleh sembang, habis tu. Jadi jaga benda-benda ni semua. Dan juga orang yang ada sihir ni, kerap kali nak tidur malam payah. Nak tidur malam cukup payah. Itu tanda-tanda sihir. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik haruman adalah kasturi. Barang siapa yang dismawa, dipelawa dengan harum-haruman, janganlah dia tolak. 3 perkara Nabi pesan dengan tolak. Pertama sekali haruman. Kedua, ingat tak ingat? Kedua apa? Susu. Ketiga, bantai. Takutlah lah. Tahu-tahu dah, tapi takut silap. 3 perkara. Jadi bila sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, daripada apakah dinding-dinding syurga itu diperkuat? Jawab Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi kata, sesungguhnya dinding syurga itu diperbuat daripada bata-bata emas dan perak, manakala dataran syurga itu adalah kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa, sabda Nabi SAW, lebih harum daripada haruman kasturi. Jadi bila Nabi Adam AS diturunkan ke atas muka bumi, maka pakaian syurga yang dipakaikan kepada baginda telah ditukar ganti kepada pakaian yang merupakan daun syurga. Sesampai beliau ke atas muka bumi, maka dalam sirah menyatakan yang beliau diziarahi oleh seekor kijang. Bukan rusa, kijang. Rusa lain, kijang lain. Kijang ni kita panggil kijang kasturi. Sebab bila Nabi Adam hadiahkan beberapa helai daun syurga kepada kijang tersebut, maka di bahagian perut dia telah keluar bintil ataupun buntat kasturi. Maka kasturi yang betul adalah kasturi yang datang daripada buntat kijang tadi. Anugerah daripada Allah. Itu yang Nabi kata, sebaik-baik haruman adalah kasturi. Sebab kasturi ini mahal. Dan juga kasturi ini adalah di antara alat yang digunakan dalam rawatan sebenarnya. Jadi kasturi ini juga amat dibenci oleh benda-benda halus tadi. Tempat yang ada kasturi, dia tak akan duduk. Orang yang amalkan kasturi, insya Allah dia tak akan hampir.
Tapi masalah sekarang, kita tak amalkan kasturi, kita amalkan Dunhill. Lagi dekat dia main kat kita. Lagi dekat dia kata, ni geng aku, dia kata. Kalau yang duk amal kasturi, dia kata baru pecah geng. Tapi yang duk pakai CK1, Dunhill ni member lama, dia kata. Jadi insya-Allah kita semua tanam niat, kita nak juga guna pakai kasturi, sebab kasturi ni adalah pakaian Nabi SAW. Boleh insya-Allah. Kita semua niat insya-Allah. Dan juga kalau satu orang tu ada sihir pada diri dia, kerap kali pada beberapa tempat. Tempat favourite dia adalah kemaluan. Sama ada lelaki maupun wanita. Tempat favourite dia adalah kemaluan. Kedua, jantung. Sebab tu orang yang ada benda tu pada diri dia, dia kerap berdebar. Sikit-sikit dia berdebar. Sebab benda tu adalah tempat tinggal dia. Ketiga, di bawah kedua-dua ketiak. Di pinggang. Pinggang jadi sakit. Sebab dia menumpang dekat situ. Di belakang badan, dekat spinal cord kita, ada orang yang anda jumpa, dia duduk macam tu 2 tahun. Anak dia kata, "Ustaz, mak saya dah 2 tahun duduk macam tu, tak pernah bongkok, tak boleh langsung, kaki pun tak boleh lipat." Kira mak saya duduk macam tu, ni tulang belakang, kaki straight, duduk macam tu 2 tahun dia kata. Malam tu bengkok elok dengan izin Allah. Jadi itu tempat yang dia paling suka. Dan apakah peranan kasturi? Apakah peranan kasturi pada kita? Pertama sekali dengan izin Allah, orang yang amalkan kasturi, Allah anugerah ketenangan jiwa. Jiwa jadi tenang dan mudah untuk terima apa saja yang diuji oleh Allah. Orang yang jiwa dia tak tenang, kena ujian sikit dia memantul balik. Dia akan marah dan tidak boleh kawal emosi. Tapi orang yang selalu istiqamah dengan kasturi, jiwa dia tenang. Pasal apa? Bila dia ada kasturi, benda tak boleh rapat dengan dia. Bila benda tak boleh rapat, jadi dia dapat kawal dengan izin Allah, emosi dia balik. Nampak? Beza dia. Kedua, orang yang amalkan kasturi, Allah jadikan roh dia kuat. Dalaman dia kuat. Dia punya dalaman dia akan kuat. Ketiga, orang yang amalkan kasturi, khusus untuk mereka yang ingin untuk menghafal Al-Quran, ataupun anak-anak kita yang sedang belajar Al-Quran, minda mereka akan jadi cergas dan senang hafalan. Banyak orang yang jumpa, "Ustaz, saya duk cuba hafal tapi tak masuk, Ustaz. Duk cuba hafal tak masuk." Amalkan kasturi. Yang ni anak akan sambung lepas isyak nanti. Cara untuk terapi minda kita. Seterusnya, menyihatkan otak. Orang yang amalkan kasturi, Allah bebas dia daripada sakit otak. Dan Allah pelihara dia daripada Alzheimer ataupun nyanyuk. Seterusnya, orang yang amalkan kasturi, Allah keluarkan daripada jasad dia sifat takut dan bimbang. Ana ada seorang sahabat dekat rumah yang ana duduk sekarang kat Sungai Petani ni. Dia ni, ana ajak pergi umrah 30 bulan 5 ni, ana bawa satu jemaah umrah. Saat lagi ana umumkan terakhir saat lagi. Jadi ana ajak dia pergi sekali. Dia kata, "Ustaz, saya memang nak pergi, tapi masalah Ustaz, saya tak boleh naik kapal terbang." Dia naik kapal terbang, dia jadi bimbang. Dia kata dia jadi gemuruh, Ustaz, sampai nak turun cepat-cepat. Dia kata tak boleh. Jadi ana nak suruh dia untuk rawat dengan kasturi, insya-Allah. Itu orang yang suka ada gemuruh. Itu pun insya-Allah baik dengan izin Allah. Dan juga untuk orang yang sesak, nafas tak lepas, insya-Allah elok balik. Yang asma duk pakai spray, insya-Allah elok balik. Orang siapa tu? Ada orang yang asma kat sini? InsyaAllah selepas ni tak ada dah, kata amin semua. Lepas ni boleh jogging pagi-pagi, insyaAllah. Juga sesuai sekali untuk orang yang selalu pengsan. Selalu suka pengsan. Kadang-kadang anak kita di asrama, sat-sat pengsan, sat-sat pengsan. Anak akan tunjuk kaedah dia sekejap. Juga untuk badan ataupun jasad kita yang sejuk dalam selalu. Bila sejuk dalam, bila disejuk paru-paru, insya-Allah elok dengan izin Allah. Membuang angin yang badan kita tak perlu,
menawarkan racun serta sihir ataupun santau. Kalau orang yang kena santau ni, kebiasaan dia, bila kita terapi, termasuk air minum yang kita bawa tu, insya-Allah dia akan muntah keluar balik ke semua dengan izin Allah. Melawaskan pembuangan air besar dan air kecil, menjernihkan mata, elok balik, terang, jelas balik dengan izin Allah, memelihara kesihatan, melanjutkan usia dengan izin Allah, melancarkan peredaran darah haid. Faham kan sebab apa? Sebab asal dia nak kata tempat dia bertengget. Jadi bila kita guna kasturi balik, dia tak akan duduk, lancar elok balik dengan izin Allah. Merangsangkan penyingkiran haid dengan sempurna, mengurangkan kesan bengkak pada badan, dan mengelakkan gangguan makhluk halus. Seterusnya, orang yang amalkan pati delima. Buah delima ni adalah buah syurga. Orang yang amalkan pati delima, yang ini penting, rajin tulis insya-Allah. Banyak ni anakan sekaligus anak-anak masuk insya-Allah. Yang ni pemakanan sunnah. Yang tadi rawatan, ini pemakanan sunnah. Pertama sekali, orang yang amalkan pati delima, Allah pelihara dia buah pinggang daripada penyakit. Allah pelihara empedu dia daripada penyakit. Allah pelihara hati dia daripada penyakit, dan juga pundi-pundi kencing daripada penyakit. 4 benda yang penting dalam kehidupan. Buah pinggang, empedu, hati, dan juga pundi-pundi kencing. 4 perkara. Jawapannya, sunnah Nabi, pati delima. Kedua, orang yang amalkan pati delima, insya-Allah badan dia tak akan jadi gemuk. Sebab ada enzim dalam pati delima yang mana dia akan buang lebihan lemak yang badan kita tak perlu. Ketiga, membantu penghadaman. Dan juga kalau muslimah yang amalkan pati delima akan dapat memperlambatkan menopause. Sebab hormon dalam badan dia tidak berlaku ke penurunan dengan mendadak. Elok insya-Allah. Lagi, orang yang amalkan pati delima, insya-Allah darah dalam badan dia sentiasa bersih. Kalau wanita dia ada kilang buang darah, kita nak pergi buang ke mana tak? Kita kena rajin bekal. Kalau tak rajin bekal, amalkan pati delima, insya-Allah darah kita tak akan ada toksin ataupun aksid dalamnya. Lagi, orang yang amalkan pati delima dengan izin Allah, khusus untuk muslimin, akan dapat menambahkan balik tenaga dalaman kita. Faham tak faham? Tak faham nak bagi jelas lagi? Faham tak faham? Orang yang amalkan pati delima akan dapat mengurangi, lantas menghapuskan kolesterol dalam pembuluh darah. Jadi kalau kolesterol ni banyak, dia akan jadi keras. Bila jadi keras, darah susah untuk mengalir, akan beri kesan yang buruk pada jantung. Jadi orang yang amalkan pati delima, kolesterol ni akan dapat dihapuskan. Maksud kata darah dia akan jadi elok, dan juga darah yang sampai ke jantung dia pun akan jadi elok dengan izin Allah. Lantas orang yang amalkan pati delima, dengan izin Allah, sumbatan yang sedia ada dalam pembuluh darah dia akan dapat dihapuskan sikit demi sikit. Jadi tak akan ada blok. Orang yang ada blok jadi macam mana? Nak kena buat angiogram, itu ini kan payah kan. Jadi orang yang amalkan pati delima, pembuluh darah dia bersih daripada segala sumbatan. Juga dengan izin Allah, kalau kita istiqamah, akan dapat mengawal tekanan darah tinggi kita. Itu pati delima. Kedua, minyak zaitun. Ada tak sesiapa di sini yang dah pun amal minyak zaitun dengan istiqamah? Cuba angkat tangan. Ada tak ada? 1, 2, ramai. Alhamdulillah, seronok macam tu. Ramai pun tak sampai 10 patah. Orang yang amalkan minyak zaitun, pertama sekali dalam sirah hidup dia tak akan ada lebih kolesterol. Orang ni, bacaan kolesterol dalam diri dia tak akan lebih. Kedua, orang yang amalkan minyak zaitun, pertama sekali Allah pelihara daripada kanser usus. Penting tak penting? Terlalu penting. Kedua, Allah pelihara daripada kanser prostat. Dan ketiga, untuk muslimah yang amalkan minyak zaitun, Allah pelihara daripada kanser payudara. Benda ni cukup penting, bukan benda lain sebenarnya. Orang yang amalkan minyak zaitun, injap jantung dia akan jadi kuat. Injap ni
mudah kita faham macam piston motor kita ataupun kereta. Bila piston berkarat, nak pergi jauh dia sebut. Gitu juga, bila injak jantung kita sebut, doktor tengok dia punya pump dah kurang. Oh, tak boleh jadi, dia kata kena beri kuat balik. Nak kena buat apa? Tambah masuk bateri ke dalam. Jadi orang yang amalkan minyak zaitun, insya-Allah tak perlu bateri apa pun. Dia perlu pada sunnah. Dengan sunnah tadi jantung dia akan jadi kuat dengan izin Allah. Orang yang amalkan minyak zaitun dengan izin Allah akan dapat mengurangkan, hatta menghilangkan segala penderitaan sakit buah pinggang. Batu dalam buah pinggang akan dapat dipecahkan dengan mengamalkan minyak zaitun tadi. Sebab minyak zaitun ni memang kesan dia cukup positif untuk memecahkan batu dalam buah pinggang dan menghalang pembentukan semula batu dalam buah pinggang. Penting sangat-sangat benda ni. Lagi, orang yang amalkan minyak zaitun dengan izin Allah untuk kanak-kanak yang ada masalah kembung perut. Kadang-kadang kembung ni kita panggil angin. Kedua, dia ada jenis cacing dalam perut dia. Itu pun dapat dihapuskan dengan izin Allah. Seterusnya, orang yang amalkan minyak zaitun akan dapat mengatasi masalah pembuangan air besar yang tidak betul. Kadang-kadang dia berak seminggu sekali, takkah masalah. Jadi dengan amalkan minyak zaitun, insya-Allah tandas dia akan jadi elok balik. Masa dia, rutin dia untuk buang air besar, air kecil, dia elok balik. Sebab khusus dia elok. Dan orang yang amalkan minyak zaitun, dengan izin Allah, Allah pelihara daripada bawasir. Bawasir tak ada, insya-Allah. Lagi, orang yang amalkan minyak zaitun, Allah pelihara daripada gastrik dan juga pedih ulu hati. Sikit lagi boleh tak? Dah habis dah sikit. Ketiga, orang yang amalkan habatus sauda. Ada tak yang dah amal habatus sauda kat sini? Ada tak? Betul ke? Orang yang amalkan habatus sauda, pertama sekali tenaga dia akan maintain. Dia tak akan ada laih letih pun tak ada masalah. Badan dia jadi sihat. Kedua, orang yang amalkan habatus sauda, Allah pelihara daripada radang paru-paru dan juga bengkak sendi. Lagi, orang yang amalkan habatus sauda, insya-Allah dengan izin Allah, alergi pada badan dia dapat diatasi. Kadang-kadang tu tak boleh, dia tak boleh. Bila dia amalkan dengan barakah sunnah ni, maka alergi badan dia dapat dikurangkan. Juga orang yang amalkan habatus sauda khusus untuk muslimah, kitaran haid dia akan jadi elok balik. Kitaran haid dia akan jadi sempurna, tepat pada waktu dan meningkatkan kesuburan wanita kembali. Jadi kalau ada pasangan yang ingin zuriat, sebaik-baiknya kedua-dua mengamalkan habatus sauda. Seterusnya, orang yang amalkan habatus sauda, Allah pelihara daripada segala masalah penyakit di pundi-pundi kencing dan juga melawaskan pemumuhan. Serta yang penting sekali fact tentang habatus sauda, Allah pelihara daripada segala jenis ketumbuhan termasuk tumor otak, sis dan fibroid bagi wanita. Ini habatus sauda. 2 hari sudah, 3 hari sudah, datang satu orang muslimah umur 19 tahun di rumah. Dia ni ada tumor. Doktor cek scan, ada tumor dekat saluran pemberanakan dia. Muda lagi. Tapi benda kata nama ketumbuhan ni, dia bukan nak kekal besar tu. Dia akan besar dan dia akan tekan pemberanakan. Bila dia tekan pemberanakan, kat rahim dia tekan, dia akan jadi sakit. Dan wanita tu bila mengandung, faham tak? Ni lapis perut, ni tumor dekat bawah. Bawah ni tempat panakan. Bila dia mengandung, tekan tak pun. Bila tekan, dia akan jadi sakit yang amat. Dan ada kes operation, dia naik balik. Operation, dia naik. Nama ketumbuhan. Jadi Alhamdulillah dengan izin Allah, dia datang berubat kat rumah.
Yang tu anda berubat dengan kasturi. Anda berubat, lepas 2 hari dia pergi scan. Dia hantar mesej dekat ustazah, doktor cek-cek tak ada tumor. Segala puji Allah, Allah yang bagi baik. Ada kaitan yang akan rawat lepas insya-Allah kita tunjuk. Juga ingat dalam zat Habatus Sauda untuk tumor otak. Tumor ni kalau kita nak pergi operate sekalipun, doktor suruh sign satu surat, apa dia? Tidak ada garanti boleh nampak balik sampai bila-bila. Biasanya tumor ni boleh mengakibatkan buta buat selama-lamanya. Itu Habatus Sauda punya kelebihan. Dan madu. Orang yang amalkan madu, mudah je, pendek anda bagi. Orang yang amalkan madu, pernafasan dan tekak dia jadi elok. Dan Allah pelihara daripada thyroid cancer. Orang yang amal madu, pernafasan jadi elok. Dan Allah pelihara daripada thyroid cancer. Orang yang amalkan kurma, boleh tak nak tanya? Nak tanya semua. Ada tak yang istiqamah makan kurma? Ya Ustaz, di bulan Ramadan sahaja. Istiqamah sebulan. Lepas tu tunggulah Ramadan yang akan datang. Kami istiqamah kembali. Setahun sekali. Dengar, anda nak baca beberapa hadis penting pasal kurma, supaya kita ingat tak lupa. Dalam satu hadis, sabda Nabi SAW, berilah makan buah kurma kepada isteri-isteri kamu yang hamil, kerana sekiranya wanita-wanita hamil itu memakan akan buah kurma, nescaya anak yang bakal dilahirkan itu akan menjadi anak yang penyabar, bersopan santun, baik akhlaknya serta cerdas minda. Dengar tak? Ingat, jangan lupa, jangan bagi makan buah apple sahaja. Lagi hadis yang kedua, boleh sangat-sangat. Kismis pun bagus. Anda nak masuk terlalu panjang sangat. Kedua, berilah makan kurma kepada wanita yang hamil sebelum dia melahirkan anak Nabi besar. Sebab yang demikian itu akan menyebabkan anak itu menjadi satu orang yang tabah dan juga bertakwa serta bersih hatinya. Rumah yang tidak ada kurma di dalamnya. Sebelum anda nak sebut habis, ada orang yang ada kurma sekarang dalam rumah. Cuba angkat. Pakai semua angkat dia. Tak boleh. Sakinah lagi cek. Rumah yang tidak ada kurma di dalamnya akan menyebabkan penghuninya kurang sihat. Ini hadis ni. Ini bukan benda kalam biasa. Hadis. Pasal apa? Sebab dia buah kurma yang ada dalam adalah salah satu buah yang berasal daripada jannah dan dapat memantulkan sihir yang dihantar ke rumah. Itu kurma. Jadi lepas ni insya-Allah tiap-tiap hari kena ada. Jangan simpan tak makan pula. Ustaz kata kena ada dalam rumah, makan 3 biji. Makan kena makan. Ada pun kena ada. Dan dalam satu hadis lain, barang siapa yang memakan 7 biji buah kurma yang baik, maka pertama sekali 7 biji ni, 7 biji buah kurma yang baik, pertama sekali pada hari yang sama, kalau dia termakan racun, racun tak akan mudaratkan dia. Pada hari yang sama dia disihir, sihir tak akan mudaratkan dia. Dan pada hari yang sama, jin dan syaitan tak akan dapat memudaratkan dia. 7 biji buah kurma. Tapi bila disebut kurma yang baik, kupas ulama di sini adalah kurma ajwa. Itu yang berat kali tu. Dengar ajwa, kali seronoklah 7 biji pakai boleh dah. Dengar ajwa, dia gelak dah sendiri. Sebab dia sekilo 110. Sebulan mau kat 400. Itu baru seorang. Kalau mai 3-4 orang, kacau. Baik-baik lembu dah 4 ekor nak jual. Jadi kalau tak boleh ajwa, contoh dah tak boleh sangat ajwa, jangan tinggal. Usuk tayuk pun tak apa. Jangan tak aman tu. Ana apa usuk tayuk je. Dalam kereta ada. Tak apa, tak dapat ajwa susah. Ni nak pergi Mekah ni baru beli pula. Ni nak pergi Mekah ni baru beli pula. Jadi insya-Allah amal kurma. Apa kelebihan dia lagi?
Orang yang amalkan buah kurma dengan izin Allah, mental jadi kuat, fizikal jadi kuat. Kurma ni adalah pemakanan yang komplit. Pemakanan yang komplit. Orang wanita yang amalkan kurma dengan izin Allah akan dapat terpelihara daripada pendarahan dalam rahim dan juga kanser rahim. Kurma tadi dengan izin Allah. Dan juga terakhir, orang yang amalkan labu. Labu apa? Bukan labu bulat tu. Labu ayam yang warna hijau panjang tu. Sebab yang tu di antara pemakanan yang Nabi suka. Orang yang amalkan labu, insya-Allah tak akan kena penyakit sawan. Sawan tak ada dengan izin Allah. Ini jawapan dia semua. Jadi apa yang nak cerita tadi dalam pemakanan sunnah ni, dia adalah rawatan secara, maksud kata, usaha dulu. Kita bertindak dulu sebelum merawat. Ini langkah penjagaan dulu. Jangan tunggu penyakit mai baru nak cari, tak mau. Kita berwaspada dulu. Maksud kata, pada sekarang kita dah aman. Pada sekarang kita dah istiqamah. InsyaAllah Allah elak daripada semua penyakit amal sebut. Kaedah pemakanan dia, cara yang anak amal. Nak ikut anak boleh, ataupun nak ikut siapa-siapa kita punya syekh pun boleh, insyaAllah. Kalau cara anak sendiri, malam masa nak tidur, anak akan ambil ayam setengah gelas. Setengah gelas ayam, anak akan masuk antara 3 ataupun 7 biji buah kurma yang dibuang biji. Rendam dalam ayam, tutup balik. Sampai esok lepas subuh. Pemakanan sunnah ni sebaik-baik dimakan sebelum sarapan. Bukan dah makan baru makan, dia kurang dia punya fadilat. Dia kena makan sebelum sarapan. Maksud kata lepas subuh tu, ayam tadi kita selawat kacau-kacau, minum terus dengan ayam, insyaAllah. Itu kurma. Dan lepas makan buah kurma tadi, 1 sudu besar minyak zaitun. Minyak zaitun janganlah beli yang RM7 tu. Yang tu kalau minum, kelat dia 3 hari tak habis. 3 hari dia rasa kelat ni, ustaz ni apa cerita ni, bawa penyakit ke hilang penyakit. Yang beli RM7 buat apa? Beli yang elok, yang mahal sikit tak apa, kesihatan kita ni. Minyak zaitun 1 sudu besar, 1 kapsul habatus sauda, dan juga 1 sudu kecil madu. Madu panas sikit sudah. Dan madu jangan cari madu gula merah. Baik tak ada kecil manis, terus dapat kecil manis. Cari yang elok betul-betul, ikhtiar sikit untuk cari yang elok. Itu pemakanan pagi. Dan labu tadi boleh buat ayam seminggu sekali, buat sup ayam kita makan, insyaAllah. Asalkan kita makan. Dan malam ketika nak tidur, waktu betul-betul nak masuk tidur, sama juga ayam setengah gelas. Ayam setengah gelas. Masukkan 1 sudu besar pati delima, kacau. Dan 2 sudu besar cuka kurma. Itu pun sunnah juga. Sampok 2-2 sekali, selawat minum. Dia cuci daripada hukum sampai ke usus kita. Esok lepas subuh dia buang habis semua. InsyaAllah kekal afiat dengan izin Allah sampai bila-bila. Jadi jangan dengar sebagai halwa telinga. Sebab ilmu adalah ilmu yang dibelajar, diamalkan, lantas disampaikan. Itu beda dia. Jadi hari ini kita belajar banyak perkara dalam hari ini. Banyak. Cuma nak masuk keluar berapa tak tahu. Masuk dah. Yang keluar berapa tak tahu. Yang sempat tutup ada lagi. Yang tak sempat tutup, balik-balik saya tengok gambar, habis tu. Jadi insya-Allah anda minta sangat-sangat supaya orang Islam ni jadi orang yang terbaik. Orang Islam ni first in the world. Tidak aku jadikan langit dan bumi kalau bukan kerana kamu ya Rasulullah. Kenapa? Kerana agama Allah. Bukan kerana lain, kerana agama Allah. Dan kita ni tunggak Islam, orang Islam. Jadi kita kena sihat. Orang Islam kena sihat dan amalkan pemakanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua kena ada benda ni. Dan kadang-kadang anak masuk dalam masjid, anak kuliah pasal kuda. Tak sedia dah kuda? Tak, jawab ya Allah. Bukan bangga, tak betul ustaz. Maksud bukan, tak ada. Maksud kata, kita kena ada benda tu.
Pasal apa? Kuda tu adalah sunnah Nabi SAW. Dan sebaik-baik tunggangan adalah kuda. Rumah yang ada kuda, jin dan syaitan tak akan mudaratkan satu rumah. Orang yang infakkan harta dia untuk kuda, dalam satu hadis Nabi kata, seumpama orang yang bersedekah dengan tangan yang terbuka dan tak akan tutup sampai bila-bila. Di ubun-ubun kuda itu ada kebaikan yang mana jin dan syaitan tak akan rosakkan kebaikan itu sampai kiamat. Doa orang yang mengusap ubun-ubun kuda, doa dia afdal dan Allah akan terima. Itu dia. Orang yang bela kuda kerana agama Allah, setiap najis dia akan memberatkan mizan tuan punya kuda tu di akhirat. Itu kuda. Dan itu dari segi agama, sains. The best ever mission is horse riding. Itu dia. The best ever exercise is horse riding. Nabi ada 9 rekod kuda. Di antara salah satu kuda yang laju nama dia Al-Murtajiz. Kuda tu kuda lumba Nabi. Bila kabilah Arab main nak try kuda, Nabi lepas Murtajiz. Murtajiz Nabi tak naik, tahu siapa naik? Siti Aisyah naik. Dan Murtajiz ni tak pernah kalah sekali pun. Itu dia. Kuda Arab. Dan kuda Arab ni dalam satu hadis Nabi kata, tiap-tiap waktu fajar dia akan doa untuk empunya dia supaya dapat kebaikan. Itu kuda, bukan kambing. Jadi kita kena tahu, insya-Allah kalau ada rezeki lain kali, ana suruh sahabat ana minta kat tuan Rosi kita kuliah pasal kuda pula. Lepas mai lagi sekali penuh kuda lepas ni. Tak jenuh. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita tak amal, jadikan anak-anak kita untuk amal. Anak kita kena belajar. Anak baru balik pada luar negara ni. Anak ada sesi kuliah dengan Jabatan Agama untuk setiap masjid di Kedah untuk tunggangan kuda. Apa fadilat dia, apa kelebihan dia. Orang yang ada penyakit jantung naik kuda Allah bagi baik. Orang yang ada masalah mata naik kuda Allah bagi baik. Orang yang ada masalah cacat naik kuda Allah bagi baik. Orang yang ada masalah tenaga dalaman naik kuda elok balik. Dan banyak lagi sebenarnya. Jadi pasang niat, wahai Allah, apa yang Nabi buat aku nak buat, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Jadi anda sudahi dulu. Sebelum tu, lepas isyak ni seperti mana yang saya sebut tadi. Lepas isyak anda akan tunjuk rawatan. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita yang kat luar sana yang belum main, minta dia hadir lepas isyak. Pakat-pakat telefon insya-Allah. So dia main sebab ada tunjuk rawatan. Rawatan ni merangkumi semua, daripada kepala insya-Allah sampai ke hujung kaki. Kaedah rawatan. Dan juga lepas itu kita akan rukyah. Dan air minum yang tuan-tuan bawa ni, air ni kalau di Singapura tempat lain satu botol 1.5 ml tu RM15. Tapi malam ni anda buat percuma. Cuma model dia bokmai ayat. Ustaz tak bokmai, ayat bokmai. Tak, ustaz nak bokmai, lepas ustaz nak suap pula jenuh lah. Jadi bokmai ayat. Ayat yang kita bawa tak boleh tambah. Kalau bawa main botol kecil, bawa balik botol kecil, tak boleh tambah kat rumah. Jadi maksud kata di sini, kalau nak banyak, kena bawa main banyak. Banyak mana pun bawa main malam ni nak buat. Untuk malam ni saja. Anda ulang main sekali. Banyak mana bawa main, jangan bawa main kolah pula. Saya kata, bawa main kolah jenuh. Kita rukyah ni seperti subuh pula. Takut promosi kita, ustaz ni kali jaga sikit mulut ustaz. Orang sini lain ustaz, dia akan ikut, dia pun betul benda yang dia ikut. Jenuh kita. Jadi nak bermain 10 liter ke 20 liter pun tak apa. Malam ni kita rukyah ke semua insya-Allah. Dan rukyah ayam ni, kelebihan dia pertama sekali, insya-Allah kencing manis berapa puluh pun turun sampai 6. Ayam minum. Kedua, darah tinggi jadi stable balik. Ketiga, buah pinggang yang ada kotoran habis keluar kotor semua dengan izin Allah. Keempat, prostat yang masalah elok balik. Kelima, buah sel yang teruk insya-Allah kecut kering balik. Dan keenam, rumah tangga yang ada masalah suami isteri, kalau amalkan minum betul-betul, Allah bagi elok ke semua dengan izin Allah. Dan juga anak yang degil akan jadi elok dalam minuman tadi. Jadi lepas isyak sekali lagi, pakat-pakat yang bermain sikit, pergi tambah tak apa. Yang tak bermain kalang kabut dia ambil insya-Allah. Boleh insya-Allah Jadi anda sudahi. Kalau ada silap salah anda sebut, anda mohon maaf. Dan anda sudahi. Ya.
yang jus delima tadi Ustaz, kalau kita minum dia ada sampingan najis jadi keras, nak buang air besar, susah. Minyak zaitun. Tak amalkan minyak zaitun, usus kita akan jadi elok, dinding usus kita pun akan bersih. InsyaAllah tak akan ada. Kalau tak boleh juga, naik kuda ikat, naik keluar habis. Jadi insyaAllah anda sudahi dengan doa kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.